Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang ke perbentangan pra projek untuk kumpulan PRS Muda 205 The Master. Macam tu kan nama dia, betul? Okey. Jadi pada hari ini merupakan giliran untuk kumpulan The Master untuk membentangkan hasil perbincangan mereka untuk cadangan pra projek anda untuk PRS Muda ni lah. Okay. Sebelum itu saya ingin maklumkan kepada anda bahawa perbentangan pada pagi ini adalah dirakam untuk memudahkan anda untuk melihat kembali segala perkara yang akan dinilai oleh pihak guru penilai lah. Okay. Supaya mudah untuk kamu buat penambahbaikan di kemudian hari. Okay. Yang keduanya, guru penilai yang akan menilai anda pada hari ini adalah saya, iaitu Cikgu Hasnan Salim, dan juga Cikgu Nur Haiza akan menilai dari segi segala sudut persembahan, konten, cara pembentangan dan sebagainya untuk dinilai supaya dapat kita berikan markah yang baiklah untuk kumpulan ini. Okay. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan Muda 205 The Master untuk membentangkan tajuk yang pertama terlebih dahulu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Amira Natasha binti Mazri, setiausaha kepada kumpulan The Master, kumpulan PRS Muda 205. Ini adalah ahli kumpulan kami, iaitu Eric Siang Chong, Nur Zafira Balkis, Nur Amira Natasha iaitu saya, Humaira Badrisha, Muhammad Isfahmi, Nur Syuhada, Sarah Safia, Nur Ain Balkis. Ini adalah carta organisasi kami. Kami mempunyai 3 orang guru penasihat, iaitu Encik Sabrani, Puan Nur Lidiawati, Puan Nur Afifah. Ketua pengarah projek kami adalah Eric Siang Chong Sun. Penolong projek adalah Nur Zafira Balkis. Dan saya setiausaha Nur Amira Natasha. Seterusnya adalah AJK projek kami, iaitu Muhammad Isfahmi, Nur Syuhada, Nur Humaira Badrisha, Nur Sarah Safia, Nur Ain Balkis. Okay, kita mulakan dengan projek pertama. Tema yang diberi adalah pembinaan sasiah murid dalam situasi norma baharu. Tajuk yang kami pilih adalah Jom Mantapkan Sasiah Diri di Sekolah. Objektif projek 1 adalah dapat mendedahkan murid tentang apa itu sasiah diri terpuji. Yang kedua adalah dapat membentuk dan mengamalkan sikap terpuji dalam kalangan murid di situasi norma baharu ini. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan kadar pematuhan sasiah diri terpuji dalam kalangan murid. Sasaran yang kami sasarkan adalah dalam kalangan pelajar di insya-Allah SMK Jalan 4 dan SMK Kai Cui, iaitu di Sarawak. Penerangan ringkas tentang projek kami adalah tajuk yang kami pilih adalah Jom Mantapkan Sasiah Diri di Sekolah. Kami akan membahagikan kepada 2 kumpulan. Maksudnya kami ada 8 orang ahli dan kami akan bahagikan 2 kumpulan akan mempunyai tugas seperti perancang projek, pembina konten dan video, editor dan pelakon. Nanti saya akan tunjukkan dia punya jadual. Yang ketiga adalah isi yang terdapat dalam kami punya video adalah amalan sasiah diri yang terpuji yang perlu dipraktikkan dalam kalangan murid seperti menepati masa, menghormati guru dan rakan-rakan, saling bantu-membantu atau memberi pertolongan kepada guru dan rakan. Amanah dan dengan tugas dan tanggungjawab, berkomunikasi dengan penuh hemah, menjaga kekemasan diri. Dan keempat, inspirasi projek kami adalah daripada short story. Ini adalah skop tugasan ahli kami seperti mana yang saya cakap. Kami akan membahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai 4 orang ahli dan akan diberikan tugas seperti
seperti Eric sebagai ketua perancang projek untuk mengumpul idea berkenaan dengan tajuk projek daripada ahli kumpulan, Nur Syuhada dan Nur Amiran Natasha, penulis skrip dan konten untuk menyediakan skrip dan jalan cerita yang sesuai untuk menghasilkan video berdasarkan maklumat yang diterima. Yang ketiga adalah Humairah Batrisha, iaitu penyunting atau editor projek 1, mengedit video yang akan dirakam dan menambah kesan khas sebagai penarik projek. Yang keempat adalah pelakon. Kami akan melibatkan ke-8 ahli kami untuk setiap tugasan ataupun setiap isi yang akan terkandung dalam video akan diambil oleh setiap orang ahli. Setiap orang ahli akan mengambil masa 1/2 minit ataupun setengah minit hingga membentangkan atau menceritakan tentang isi yang mereka pilih. Seperti yang kita lihat, pengenalan akan diambil oleh syuhada. Pengenalan kami akan diisi dengan apa itu sasiah diri. Contohnya, menepati masa diambil oleh Eric, menghormati guru diambil oleh Zafira Balkis, saling bantu-membantu diambil oleh Nur Aina Balkis, amanah dengan tugas dan tanggungjawab Humairah Batrisha, berkomunikasi dengan Hema, Sarah Safia, dan akhir sekali menjaga kekemasan diri Muhammad Is. Setiap video kami mempunyai penutup dan penghargaan, iaitu diambil oleh saya. Impak projek adalah mendedahkan maklumat tentang sasiah diri melalui projek ini. Dapat memberikan kesedaran diri kepada murid untuk menghayati kepribadian diri. Justru mengambil tindakan untuk menerapkan unsur nilai-nilai murni dalam diri mereka. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Harapan tak ada ya? Okey, tak apa. Baik, dipersilakan Cikgu Nurhaiza. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dengar ya? Sabrani Nur Syuhada. Siapa yang present tadi? Nur Syuhada ke Sabrani tadi? Nur Syuhada Nur Amira Natasha. Amira. Natasha. Amira, okey. Maaf cikgu tadi termasuk lambat sikit. Okey. Carta daripada depan ya, cikgu nak sentuh sikit. Carta organisasi okey, ikut format ya. Okey. Impak tak ada impak untuk diri sendiri. Tak ada impak sangat umum untuk masyarakat je macam tu. Harapan tak ada ya. Sekarang cikgu nak tanya pasal objektif ya. Daripada penerangan kamu yang cikgu fahamkan ada 6 elemen utama yang akan anda buat, iaitu tepati masa, hormat guru, saling bantu-membantu, amanah, komunikasi dan menjaga kekemasan diri. Betul ada 6 elemen kan? Okey, dalam masa 5 minit video itu akan dihasilkan. Kesimpulan cikgu, satu elemen ni anda akan hasilkan dalam 20 saat saja. Anda tahu tak video yang akan anda hasilkan nanti berapa minit? 8 minit. 3 hingga ke 8 minit. Jadi 6 elemen ni campur dengan penutup, campur dengan penghargaan, campur dengan pengenalan, anda rasa anda dah boleh buat dah cover semua ni lah. Boleh. Jom mantapkan sasiah. Maknanya jom mantapkan sasiah dari segi tepati masa, menghormat guru, saling bantu-membantu, amanah, komunikasi dan jaga kekemasan diri. Ya? Maknanya cuba bahagi 6, 7, 8, 9. Lah, okey katakanlah maksimum 8 minit. 8 minit bahagi 9, berapa agaknya? Lebih kurang 15 saat. 20 saat je tu satu elemen nak orang buat ni. Kita perlu seminit. Kalau seminit dah berapa ni? 6, 7, 8, 9. Boleh? Dan 1 minit tu boleh cover lah tepati masa tu, maksud dia macam mana cara kita nak tepati masa. Boleh Boleh.
Setiap satu tu 1 minit. Tepati masa dari aspek apa ni? Kami menggunakan konsep TikTok untuk buat video ni. Okey, tepati masa dari aspek apa? Dalam masa 1 minit, tepati masa dalam aspek apa? Tepati masa datang sekolah, tepati masa hantar buku ke, tepati masa apa ni yang akan kamu ni cikgu nak tengok macam mana kamu buat pembahagian nanti. Ya, tepati masa dari aspek apa ni? Dari sini datang awal ke kelas. Ha? Pergi ke kelas. Ke kelas. Cikgu tak dengar, so awak punya suara kena dekat dengan mic tu. Menepati masa untuk pergi ke kelas. Okey, ni pergi ke kelas pergi ke kelas. Hormat guru? Menghormati semua guru dan rakan-rakan walaupun guru tu tak mengajar kita. Memberi salam jika bertemu mereka. Salam, okey. Ni maknanya awak akan tunjuk lakonan salam. Ya, bila jumpa guru. So, guru awak pun akan masuk dalam TikTok tu lah. Ke awak akan berlakon jadi cikgu? Okey. Saling bantu-membantu? Saling bantu-membantu, so cikgu nak tengok adakah benda ni sama ataupun memang nak elemen berbeza. Saling bantu mana buat macam mana? Rakan dengan guru yang memerlukan bantuan. Kita akan? Antara rakan-rakan dengan guru-guru yang memerlukan bantuan. Ya, awak akan berlakon macam mana tu? Macam mana tolong dia angkat barang ataupun tolong dia buat kerja. Angkat barang angkat barang kawan kan tak angkat barang cikgu? Dua-dua. Angkat barang rakan dan guru. Okey, kejap. Amanah? Menghantar kerja kerja yang telah ditetapkan pada masa yang ditetapkan. Okey, hantar ikut deadline. Komunikasi? Berkomunikasi dengan cara yang berhikmat dan sopan. Yelah, itu umum sangat tu. Macam mana tu? Cakap macam mana dalam lakonan TikTok tu awak nak buat tu? Menggunakan bahasa yang elok. Guna bahasa yang elok. Okey. Jaga kekemasan diri? Berpakaian kemas, tidak selekeh. Okey, pakaian kemas tak selekeh. Okey, 6 elemen ni kamu yakin kamu boleh buat dalam masa 8 minit. So sekarang cikgu akan pergi pada objektif kamu Pertama, mendedahkan murid. Okey, memanglah kamu boleh mendedahkan kepada murid-murid. Kedua, membentuk dan mengamalkan sikap terpuji dalam diri murid di situasi norma baharu. Sebelum ada norma baharu, apakah dia sikap dia orang yang berbeza yang menyebabkan dekat situasi norma baru ni kamu letak perkataan tu di situasi norma baru? Dulu dia tak salam cikgu ke? Sekarang salam ke? Macam mana? Apa yang kenapa letak perkataan di situasi norma baru tu? Apakah perbezaan isasiah yang kamu buat sekarang ni sebelum PKP dengan selepas PKP? Yang mana beza dia? Perbezaan dia walaupun sebelum PKP kita sentiasa salam cikgu semua, tapi lepas PKP kita kena jaga kejarakan antara cikgu, antara satu sama lain. Nanti masa dari tu kamu akan tunjuk macam tu lah kan? Okey, itu hormat guru. Boleh. Tepati masa? Apa beza antara norma baru dengan norma lama? Berbeza. Datang awal sebab nak cek suhu. Yes, so awak kena letak suhu. Ya, awak kena letak gambar TikTok tu mesti ada suhu. Kalau tak ada suhu tu maknanya memang, tapi sekolah awak setiap kali masuk kelas ke cek suhu? Sebab tadi awak kata dia pergi ke kelas, bukan pergi ke sekolah, lewat masuk kelas. Sebab tadi awak kata tepati masa anda akan tunjuk tepati masa masuk kelas. Tapi anda nak tunjuk suhu. Adakah sekolah anda memang letak suhu setiap kali nak masuk kelas? Tak kan? Sekolah je. So anda akan buat lewat masuk sekolah ke lewat masuk kelas ni? Lewat masuk sekolah. Faham tak? Itu beza dia. Faham bila awak nak buat TikTok tu. Okey. So sekarang ni tepati masa pergi ke sekolah, so norma baru kena letak kena ambil suhu tu menyebabkan dia kena letak awal. Lepas tu okey, hormat guru ya, saling bantu membantu. Apa beza antara norma lama dengan norma baru? Ada beza tak? Bantu-bantu kalau sebab norma baru.
Sama je. Sama je. Sama je. So kenapa ada kan, awak nampak tak? Awak yang meng-create objektif tu, so awak yang kena memikirkan apakah perbezaan yang menyebabkan anda meletakkan perkataan di situasi norma baru kan. Tu maksud dia. So yang cikgu nampak tepati masa boleh buat hormat guru, okey lah kata letak kat tangan. Then saling bantu tu apa benda norma baru. So kena fikirlah. Faham? Lepas tu amanah, komunikasi. Apa beza dengan norma baru dengan norma lama? Awak nampak tak? So mana yang tidak ada kaitan dengan norma baru, awak kena keluarkan lah. Ya? Dan kalau nak kekalkan 6 elemen juga, so yang situasi norma baru tu anda kena buang lah ayat tu. Ya, nampak tak? Okey, kat situ lah cikgu nampak yang objektif kedua awak tu, membentuk amalan. Ya, membentuk amalan untuk norma baru. Tu cikgu tanya tu dari 6 elemen tu apa yang lama, apa yang baru ya. Okey, kat situ lah yang cikgu nampak yang masalahnya yang awak si dapat nak jawab. Dan ketiga, peningkatan sasiah. So macam mana awak nak tunjukkan nanti tau, sebab awak ada 6 elemen, so awak kena tunjuk bagaimanakah daripada dulu berapa orang yang tak tepati masa untuk masuk ke sekolah, dan setelah video anda dihasilkan, berapa orang pula yang dapat meningkatkan sasiahnya dalam menepati masa. Nampak tak? Nampak tak? Sebab anda ada 6 elemen, so anda kena ukur 6-6 ni. Bagaimana meningkatkan sasiah dalam menghormati guru, bagaimana meningkatkan sasiah dalam saling bantu-membantu, meningkatkan sasiah dalam amanah. Ya? So daripada pendapat cikgu, daripada 6 elemen yang kamu buat tadi, cuba kamu tengok balik yang mana yang anda rasa sesuai untuk diletakkan sebagai membentuk dan mengamalkan sikap terpuji dalam diri murid di situasi norma baru. Macam tu. So daripada 6 ni mungkin kamu boleh kecilkan, sebab nanti dekat objektif nombor 3 tu kamu ada masalah nanti. Meningkatkan kadar pematuhan. 6 elemen, so 6-6 ni kamu kena ukur. Ya? Okey, nampak tak? Faham tak apa maksud cikgu? So faham ni? So yang dua ni cikgu nampak dah tepati masa dia hormat guru tu. Yang lain cikgu tak nampak apa beza dia antara PKP lama dengan situasi norma baru. Dan anda pun tak dapat nak menjawab soalan cikgu, main cikgu rasa anda pun dah sangkut dah, betul tak? Ya? Nanti kita fikir balik. Rasa tu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Haiza. Okey, di part saya, pertama saya nak tengok pasal slide. Secara keseluruhannya slide anda memang baik, bagus, memang simple dan tidak terlalu crowded. Bagi saya memang tercapai lah. Maknanya kalau kamu nak tunjukkan benda tu, memang benda tu saja kamu akan tunjuk tanpa ada perlu grafik yang melampau-lampau serta perkara-perkara yang tak perlu dalam sesuatu slide lah. Okay, itu yang pertama, itu yang saya suka lah. Keduanya, kalau lihat pada objektif, yes, objektif saya tak perlu sentuh lagi sebab dah disentuh oleh Cikgu Nurhaiza, dan saya hanya boleh nyatakan kepada anda, seboleh-bolehnya kalau nak buat objektif tu, biar objektif tu yang memang boleh diukur dan memang boleh kamu capai dan kamu boleh semak balik, serta ia seiring, sejalan, orang kata selaras dengan apa yang kamu nak buat, sebab dia akan mempengaruhi kamu punya impak dan dia akan mempengaruhi kamu punya harapan. Sebab tu kena buat betul-betul objektif ni. Sebab objektif ni lah yang akan menentukan sama ada kamu punya projek ni bagus tak bagus ataupun berjaya tak berjaya. Okay? Bila disoal oleh Cikgu Haiza tentang beberapa perkara, ada yang kamu tak boleh jawab, maknanya kamu punya objektif ni ada yang tak betul ataupun ada yang kamu tak boleh nak capai. Maka kena semak balik dekat mana yang kamu nak tu. So seandainya kalau kata kamu nak buat 3 saja amalan, contohnya amalan sasiah yang terpuji yang kamu nak buat, kamu dapat tahu apa kata shortlistkan 3 je contoh. Maka lebih mudah kalau kamu buat contoh objektif memberi pendedahan kepada para pelajar tentang 3 amalan terbaik sasiah terpuji. Contoh. Cukup. Dia simple. So kita dah tahu apa dia 3 amalan tu, nanti kita akan semak balik dalam mana? Dalam kamu punya penerangan dan juga dalam video. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay? Ataupun dapat memberi pendedahan tentang sasiah-sasiah. Ini dah nombor 1 dah tak ada masalah. Tapi nombor 2 dan 3 tu kena perkemaskan lagi supaya lebih sesuai dengan kamu punya projek. Okay, projek next seterusnya. Slide seterusnya. Okay, sasaran tak ada masalah.
penerangan, okey, sama juga macam tadi, pastikan penerangan yang kamu nak jelaskan tu biar yang betul-betul ringkas lah ya. Dan tengok balik konten yang kamu nak buat tu sesuai ke tak sesuai. Okey. Ialah tu mana bila sebut short story, cuba terangkan kepada saya short story yang macam mana yang kamu nak buat. Saya tahu kamu nak buat lakonan, tapi lakonan tu yang macam mana? Dengan tempoh dalam 3 ke 8 minit macam tu, short story yang macam mana? Adakah dia ada satu ada satu cerita situasi ataupun dia hanya sekadar berdasarkan kepada poin-poin kamu. Maksudnya kalau menepati masa saja. Lepas tu menghormati guru, scene menantu guru saja, ataupun satu scene yang besar yang mana semua perkara tu disentuh dalam scene tersebut, dalam cerita tersebut. Macam mana? Cuba jawab. Wajib satu-satu. Kami buat satu-satu, menepati masa, menepati masa sahaja, menghormati guru, menghormati guru sahaja. Maknanya satu scene ke satu scene yang seterusnya tak ada kaitan lah. Tak ada. Okey, faham. Okay. Dan kamu pun maklum nak buat style macam TikTok tu kan. So maknanya kamu takkan bersuara lah. Hanya ada lagu, hanya ada grafik dan juga perkataan-perkataan berkaitan, betul? So sebab itu kamu kata tadi nak buat style TikTok, saya nampak TikTok macam tu lah. Melainkan kamu nak miming ataupun nak cover lagu kan. Memang macam tu. So kalau konsep itu yang kamu nak, okey, tak ada masalah, kita okey saja. Cuma pastikan selalunya kalau video TikTok ni satu je kelemahan yang saya nampak. Kerana masa dia terlampau singkat. Betul? Setiap satu scene tu dia akan jadi terlampau singkat kalau ikut TikTok punya style lah. Jadi kamu kena fikirkan juga, sebab tu tadi kita tanya satu sasiah tu tadi tu boleh cover berapa minit. Kalau 30 minit, yakin ke 30 minit tu boleh sampaikan semua benda? Kalau kata seminit, yakin ke semua benda boleh disentuh dalam masa 1 minit setiap tu? Sebab tu kita nak kamu tengok balik apa benda yang kamu nak sentuh tu. Make sure betul-betul benda yang kamu nak sentuh tu dapat disentuh secara menyeluruh. Jangan hanya sekadar, sebenarnya ada 3 perkara nak sentuh dalam menempati masa, tapi kamu hanya sempat sentuh satu perkara aja. So tak berbaloi. So tengok balik yang betul-betul macam mana. Okay. Next. Selepas tu skop tugas, okay. Saya lebih suka kalau yang kesemua ahli kumpulan terlibat tu kamu shortlistkan, tulis jenama dan apa peranan diorang. Walaupun diorang pelakon, apa dia? Pelakon apa? Part mana? Mungkin yelah ini dah ada dia punya tu, maksudnya tadi kan saya tak nampak mula-mula. So bila kita tengok tu dia tak nampak, so macam okay. Cuma perlu dalam skop tugas. Takkan dalam skop tugas mereka hanya berlakon? Mereka tak cari maklumat ke? Diorang cari maklumat tak? Cari. So cari maklumat itu merupakan skop tugas, maka kena letak. Yang ini tak apa, ini memang kamu punya pembahagian tugas, tak ada masalah, Is faham. Ini memang apa yang kamu nak tunjuk dalam video tu. So, saya tahulah Syuhada akan cerita pasal benda ni, tak ada masalah. Cuma dalam skop tugas, benda ni kena tambah dengan apa lagi tugas-tugas lain. Edit ke, cari maklumat berkaitan dengan Eriksia mencari maklumat tentang menepati masa dan meletakkan bahan dalam video. Contoh macam tu. So dia akan lebih jelas lagi. Yang ini pembahagian setiap tajuk. So okey, antara banyak-banyak kumpulan kamu sajalah yang buat macam ni, pelbagai tugas yang macam ni. Dan saya salute lah, saya suka boleh bagi makan ekstra lah untuk kumpulan ni kan. Kena kipas sikit kan. Macam tu lah. Okay, bagus. Okay, sebab memang saya ada suruh buat macam ni tapi tak ramai yang buat. So good lah, memang nampak tunjuk macam ni is good. So saya faham pengenalan, kandungan dan penutup apa yang dia buat. So kamu dapat menyentuh dengan baiklah perkara-perkara ini. Okay, next. Seterusnya. Cuma nanti kalau dia jadikan 3 elemen, so 2 orang boleh cover 1 elemen lah ya, kalau anda buat, anda kecilkan. Ya, betul. Macam tu. Okay. So, impak juga, impak ni kena perbaiki sikit, kena murnikan lagi sebab okay, kena faham maksud impak. Bila sebut impak ni apa benda yang akan berlaku dan kesan kepada orang yang melihat video tersebut. Sebagai contoh, impak, kalau kamu tengok video ni, apa yang kamu nampak? Apa yang kamu rasa? Kalau kata kawan-kawan kamu tengok video ni, apa yang diorang rasa? Dengan adanya video ini, maka lebih ramai pelajar yang mengetahui dan mengamalkan sasiah
3 sasiah yang telah dinyatakan sebagai contoh. So nampaklah bahawa video ni ada impak. Kepada sekolah dengan adanya video, tak payahlah sebut dengan adanya video ni, maksudnya antara kita buat short form kan, buat bullet ke numbering, menzahirkan 3 amalan yang telah tu, macam tu. So maknanya lebih ramai orang yang terikut dan mengamalkan benda tersebut. Itu maksudnya macam tu lah. So kamu kekurangan harapan saja kena tambah baik. Untuk carta okey saja jadi, cuma saya punya teguran adalah seboleh-bolehnya gambar tu biarlah yang lebih proper sikit ya. Okay, gambar yang proper sikit. Ni gambar Is Fahmi tadi, gambar dia kan pakai spray mata hitam kan. Sebab kita nak bawa kamu punya slide ni ke peringkat lebih tinggi sampai tahap menteri boleh tengok. So takkanlah menteri tengok siapalah budak ni. Kan. So kita nak semua orang satu Malaysia boleh tengok slide ni nanti. So kecuali kalau kamu nak jadi Insta famous ke kan. Itu lain cerita lah. Okay. Tapi untuk projek macam ni, carta organisasi kena lebih proper. Dan gambar-gambar kamu tu dah saya lebih suka kalau kamu gambar tu lebih formal sikit lah. Tak perlu ada posing-posing pun tak apa. Saya tahu kamu semua memang jenis yang suka berposing kan. So tu macam tu lah. Okay. Yang lain semua okey, tak ada masalah. Okey, saya rasa itu saja untuk tajuk 1. Okey, dipersilakan pembentangan tajuk kedua pula. Silakan. Saya tema projek 2 adalah mengekalkan minda sihat dan sejahtera dalam situasi norma baharu. Tajuk kami pilih adalah minda sihat hidup bahagia. Objektif projek kami adalah untuk mendedahkan tentang apa itu minda sihat. Yang kedua adalah murid dapat mengetahui cara-cara untuk mendapatkan minda sihat. Yang ketiga, dapat memberi kesedaran kepada murid tentang amalan minda sihat yang boleh dipraktikkan dalam diri mereka. Sasaran kami adalah kalangan pelajar di Kolej Vocational Shah Alam, SMK Jalan 4, SMK Kai Chun. Penerangan projek kami, seperti mana yang saya cakap, kami memilih tajuk Minda Sihat Hidup Bahagia. Kami akan membahagikan kepada 2 kumpulan seperti yang tadi. Yang ketiga, isi kami akan diambil daripada modul Minda Sihat 2015 daripada KKM. Dan isi yang akan ada dalam video kami adalah menangani stres, kawal marah, teknik relaksasi, berfikiran secara positif, menyelesaikan masalah dengan bijak dan tegas diri. Inspirasi daripada short film dan modul KKM. Skop tugasan ahli kami. Sarah sebagai ketua perancang projek. Yang kedua adalah penulis skrip dan konten iaitu Zafira Balkis dan Muhammad Isfahmi. Penyunting dan editor Nur Aina Balkis binti Muhammad Saiful Hizab. Dan kami mengambil ke-8 orang untuk berlakon. Ini adalah pembahagian tugas untuk penghasilan video projek kami. Pengenalan akan diambil oleh Sarah Safia, kandungan iaitu menangani stres Nur Zafira Balkis, kawal marah Nur Aina, teknik relaksasi Isfahmi, berfikiran positif Humaira Batrisha, penyelesaian masalah Nur Syuhada, tegas diri Eric Siak Chong Sun. Penutup dan perhargaan iaitu akan diambil oleh saya sendiri. Impak projek adalah mendedahkan tentang minda sihat. Melalui projek ini dapat memberi impak kepada murid untuk menerapkan dan mengamalkan cara-cara untuk mendapatkan minda sihat dalam diri mereka. Harapan semoga pelaksanaan projek ini dapat memberi impak yang positif kepada murid untuk mengamalkan sasya diri terpuji dan memiliki minda yang sihat. Maafkan saya.
Semoga pelaksanaan projek ini dapat memberi impak yang positif kepada murid untuk mengamalkan sasiar diri terpuji dan memiliki. Yang belakang tu jangan ketawa. Bila awak ketawa, awak menyebabkan pembentang pun ketawa juga ya. Yang belakang-belakang tu mempengaruhi untuk dia ketawa. Maaf, harapan saya semoga pelaksanaan projek ini dapat memberi impak yang positif kepada murid untuk mengamalkan sasiar diri terpuji dan memiliki minda yang sihat bagi menghadapi kehidupan yang lebih mencabar. Okey, terima kasih. Untuk tajuk kedua, silakan Cikgu Aiza. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua ya. Okey, cikgu akan sentuh objektif dengan elemen ni. Masih lagi macam elemen tadi cikgu nampak Okey, yang pertama kamu nak orang tahu, murid tahu. Kemudian cara-cara dan kemudian dipraktikkan. Ada 3 elemen tu kat sini ya. Kamu nak orang tahu dan orang juga tahu cara-cara dan juga memberi kesedaran kepada murid sihat tentang amalan dan boleh dipraktikkan dalam diri mereka. Maknanya nombor 3 dengan nombor 1 tu lebih kurang sama je, mendedahkan ya. Cuma nombor 3 tu kat sini tanya boleh dipraktikkan. Jadi kat sini apa yang cikgu nampak, anda akan membuat satu video dalam masa 5 hingga 8 minit, masih lagi macam tadi juga ya. Menggunakan 6 elemen ya, kawal marah, teknik relaksasi, faktor fikir positif, penyelesaian masalah, tegas diri. Okey. Maknanya macam tadi jugalah, maknanya satu topik ni anda akan bercakap dalam masa 30 saat macam tu. Lebih kurang 20 saat hingga 30 saat. Betul Okey. Cuma bezanya macam sasiah tadi, kan tadi cikgu suruh tengok mana yang norma baru atau tidak kan. Anda boleh menunjukkan, maknanya boleh bercerita. Tetapi untuk minda sihat, bila anda mengatakan cara-cara, maknanya anda kena tunjuk tau teknik tu. Contohnya teknik relaksasi. So, anda kena tunjuk macam mana anda nak buat teknik relaksasi tu. Kawal marah, tunjuk teknik macam mana cara nak kawal marah. Rasa-rasalah 6 aspek ni anda boleh cover ke dalam masa 8 minit Ya? Sebab daripada pengalaman cikgu kamu nak bagi definasi. Definasi lain-lain definasi kawal marah lain. Definasi fikir positif lain. Faham tak? Itu lain tak? Dia bukan mengenai minda, dia bukan berkaitan dengan kesejahteraan mental saja. Katakanlah kawal marah. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang marah? Bagaimanakah faktor-faktor boleh marah? Anda nak cerita pasal benda tu saja, kena menghantar cara-cara, itu dah makan masa dah makan masa lebih kurang 1 minit lebih. Katakanlah nak cakap, okey, kita naklah kawal marah dengan cara berduduk teknik. Kita naklah menghafal fikir positif, naklah tunjuk teknik. Sedangkan anda tidak menerangkan terlebih dahulu apakah itu marah. Faham Faham tak? Dia tak boleh cakap terus cara-cara tau. Kena beritahu dulu definisi kawal marah macam mana. Ciri-ciri orang nak marah macam mana. Cara-cara nak kawal marah macam mana. So adakah marah kita itu memberi impak atau tidak? Anda kena tunjukkan pula. Okey, sekiranya anda dah boleh berhenti marah, anda kena minum air ke apa, nampak tak? Itu sahaja proses nak bercerita tentang marah sahaja mungkin dalam masa 2 minit ya. Itu paling katun lah, cepat ya. Sebab anda nak tunjuk dekat orang yang tengok video tu bahawa ini adalah teknik dan cara-cara yang betul untuk mengatasi marah. Anda tak boleh skip cara-cara marah macam tu. Dia kena tunjuk dulu bagaimanakah cara yang marah. Bagaimanakah orang yang marah ni personality dia macam mana. Yang menyebabkan teknik ini berguna untuk orang yang macam ni. Nampak tak? Dia lain dengan sasiah tau. Sasiah tadi tak apa anda tunjuk anda buat macam ni, salam dengan guru. So orang semua dah faham tu, faham. Salam, ni kita hormat kat guru. Marah tak boleh takkanlah kita nak cerita pasal marah tu nampak Lepas tu fikir positif, penyelesaian masalah. Teknik penyelesaian masalah ni saja cikgu rasa tak boleh 30% tak boleh. Anda nak tunjuk apa sebenarnya masa penyelesaian masalah tu? Nak tunjuk infografik? Infografik ke? Anda buat apa sebenarnya ni? Dalam video tu nak tunjuk apa sebenarnya? Buat cikgu tahu. Okay, kalau macam kawal marah, nak tunjuk apa? Nak tunjuk video macam mana tu? TikTok juga? Kumpulan mana tadi ni? Kawal marah macam mana? Nak tunjuk apa sebenarnya kat kawal marah? Video tu TikTok ke, infografik ke, apa sebenarnya? Tak boleh jawab kan? Buka mic dulu. Buka mic dulu supaya cikgu nampak nak cakap apa sebenarnya.
Dah tak jumpa mic dah. Okay. Infografik. Boleh escape dulu. Slide tu boleh escape dulu baru nampak dia punya tu. Okay. Kita orang nak buat infografik. Infografik macam kita orang berlakon menuduh and then ada tulisan. Ataupun kita orang kalau tak berlakon kita orang letak info je pasal kawan marah tu macam mana, cara dia, ciri-ciri dia. Macam tu. Maknanya murid tu dia kena baca lah video tu. Sebab tak, betul tak? Dia kena baca sebab anda tidak menunjukkan cara-cara. Betul? Macam teknik relaksasi kan kita kena tunjuk. Okay, kalau kita kena bernafas, kita tunjuk macam tu kan? Betul. Macam tu dia tahu kan? Kalau murid tu dia baca je. Dia tak tahu pun macam mana teknik yang betul. Faham tak? Faham tak Nishada? Kan? Jadi kat sini yang cikgu nampak 6 elemen ni bagi cikgu lah ya, tak sesuai untuk video 8 minit. Ya? Sebab nanti kan kalau lah anda dah siap buat infografik, lepas tu anda bagi pada orang yang katakanlah dia tak pernah pun ada kawan marah, tiba-tiba dia baca jawab punya, dia pun macam tak faham juga. Ya, video yang berkesan adalah dapat tunjuk dengan baik supaya orang tu faham personality macam ni, cara-cara macam ni dan macam mana cara nak settle macam tu. Yang ni kalau 6 elemen ni biasanya 1 jam kalau macam ni. Anda buat 8 minit cikgu rasa memang tak cover ni. Ya, itu pendapat cikgu lah ya, sebab kalau nak dapat impak kepada objektif nombor 3 awak, maknanya orang baca, orang tengok, orang boleh praktik. Sekarang ni bila orang membaca saja, dia mungkin tak boleh praktik. Anda kata-katalah kat situ tulis tahan nafas. Tadi pun tak tahu tahan nafas macam mana. Kan? Nampak tak? Macam tu. Lagi baiklah ditunjukkan dengan praktik dengan lakonan. Macam kamu cakap tadi betul ya. Lakonan lepas itu tak apa. Tapi kalau anda buat, cuba anda buat, anda cover tak 8 benda ni? Rasa-rasa cover tak? 6 elemen ni, rasa-rasa boleh cover tak? Dengan tegas diri ni macam mana tegas diri ni? Tegas diri ni pun leceh tau nak tunjuk. Assertif diri, pasif diri, agresif diri. Dekat tegas diri saja ada 3 elemen. Pecahan lagi nak tunjuk apakah itu tegas diri ya. Itulah maksud cikgu, maksudnya bila kita berlakon kadang-kadang kita nak bagi kepelbagaian, betul tak? Nak bagi nampak macam cantik video tu, macam-macam cara aku buat. Tetapi kalau kita banyak skip, dia tidak akan memberikan impak yang baik lah ya. Macam tu. Lebih baik kita kecilkan tajuk, ambil 2 pun jadilah dalam ni. Contohnya mengawal marah murid. So anda dapat video yang cantik, maknanya macam mana mula-mula nak masuk ya, definisi marah. Lepas tu macam mana cara nak menangani marah. Tak kisahlah daripada elemen ni anda cari mana satu topik yang spesifik terus anda buat. So objektif anda pun akan dapat cantik, impak pun dapat cantik. So nanti bila kita nak tengok nombor 3 objektif tu dipraktikkan tu, kita dapat tengok orang yang kawan marah je. Tak perlulah anda pergi tengok teknik relaksasi orang lain, tak perlu tengok fikir positif orang lain, dia susah tau nanti. Nampak itu saja dari cikgu. Apa pun tahniahlah sebab awak nak buat projek ni. Video awak tu memang cikgu sukalah sebab idea tu, tetapi dari segi konten cikgu rasa tidak relevan dan tidak praktikal ya. Itu saja dari cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Haiza. Daripada part saya juga, saya rasa sama je macam yang telah dinyatakan sebelum ini. Cuma bila kita buat 2 tajuk, maka ada perkara yang kamu kena sama. Contohnya macam ID kumpulan, maklumat tentang ID PRS, carta organisasi, kena ada dalam tu. Jangan di skip-skipkan je. Sebab tu saya minta pecah 2, tapi ada benda yang kena sama juga dengan slide-slide yang lain, tak ada masalah. Semua yang bezanya objektif berbeza, yang lain-lain yang ke belakang tu semua berbeza. Okay? So pastikan benda tu semua ada, sebab kadang-kadang orang akan baca kamu punya yang minda sihat ni saja, dia tak baca yang sia-sia. So bila kamu tak letak elemen-elemen penting, contohnya carta organisasi dan sebagainya, orang tak tahu mana daripada siapa benda ni sebenarnya. So benda tu penting kena ada. Okay. Yang lain-lain tu saya rasa dah dinyatakan oleh Cikgu Nurhaiza. Yes, saya sangat bersetuju. Sekiranya kamu dapat kecilkan lagi, tak kisahlah untuk yang sasiah ataupun yang indah sihat ni, kecilkan lagi topik ataupun tajuk yang kamu nak cover.
Okay, daripada banyak 6 ni mungkin pilih yang mana kamu rasa kamu boleh cover dengan lebih banyak dan lebih lama lagi. Contohnya, contoh macam kawal marah, daripada kamu fokus pada 1 minit saja, kamu boleh fokus kepada 5 minit. So dia lebih banyak benda kamu boleh buat dan lebih banyak perkara kamu boleh cerita lagi. Itu lebih baik daripada kamu cover 6 perkara tapi semuanya sekejap saja. Okay, so better pilih 1 atau 2 ataupun 3 tapi yang memang boleh dibuat beberapa lebih lama. So kamu boleh mempelbagaikan lagi benda yang kamu nak buat dalam dalam video tersebut daripada kamu tergesa-gesa menerangkan semua perkara dalam satu video. Okay, so itu yang kita nak beri kamu peluang lah supaya benda tu dapat dilihat balik semula, dapat diperhalusi balik semula. Okay, dari segi projek ini kami tidak ada masalah dan saya pun bersetuju saja dengan keduduk projek, maka saya boleh mencadangkan kepada panel penilai bahawa kamu punya projek ini kita boleh luluskan, tidak ada masalah. Okey, tahniah saya ucapkan, kita luluskan projek anda tu dengan sedikit dengan pindaan. Correction, kena ada pindaan sikit. Yang mana yang telah dinyatakan oleh Cikgu Haiza, oleh saya tu kamu kena perbaiki dulu. Benda-benda macam tu So pastikan yang penting, benda yang paling penting yang saya dah sebut tadi tu memang kena ada. Jangan dibiarkan macam tu sajalah. Okay, so lepas ni apa yang kamu buat ialah settlekan dulu slide ini, buat pindahan semua, lepas tu hantar kepada guru penasihat akan hantar kepada saya untuk saya buat semakan yang terakhir. Dalam masa yang sama kamu dah boleh jalankan projek ni dengan baik. Siapkanlah. Okay, so maknanya nanti video kamu ni akan jadi TikTok viral lah kiranya ya, gitu. So harap bila jadi TikTok viral, jemput jadi masuk dalam Motiviral, jangan lupa saya lah. Saya lah ya, baru supaya adalah nampak sikit kan. Bila lagi nak masuk kan, kamu dah masuk takkan saya tak nak masuk kan, macam tu. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, tahniah sekali lagi saya ucapkan dan teruskan usaha anda untuk melaksanakan projek ini dengan lebih baik lagi pada masa akan datang. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.